kepada Awang Saminan Setiausaha Hasil Bumi Sabah, Tuan Muhyiddin Haji Ismail, Pengarah Pertanian Negeri Sabah, tidak lupa juga wakil kepada Datuk Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Tuan Stanley Chong, dan kepada Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Puan Benedict, semua datuk-datuk, tan sri, tuan-tuan dan puan-puan serta masyarakat di kawasan sekitar Sandakan, Beluran, Kinabatangan dan Telubit yang turut hadir bersama pada pagi ini. Jadi seperti mana kita maklum, hari ini kita dapat bersama Yang Berhormat untuk datang melancarkan 5 program dalam sekali, iaitu nombor 1, pelancaran e-planning permission. Di sini kalau kita lihat pada bulan Februari lalu, daerah Kota Kinabalu telah dilancarkan, dan hari ini kita sampailah giliran Sandakan untuk dilancarkan e-planning permission. Dan yang kedua, kita ada pelancaran incubator bagi gum-gum di bawah Jabatan Pertanian. Dan selepas itu kita juga ada penyampaian bantuan beasiswa kepada para murid sekolah, dan tidak lupa kepada bantuan subsidi kepada wakil-wakil petani daripada Beluran, Kinabatangan, Telubit dan Sandakan yang akan menerima bantuan masing-masing daripada Yang Berhormat. Dan yang terakhir, iaitu seperti mana kita maklum, adalah program penyerahan geran-geran tanah kepada masyarakat di daerah Sandakan. Mungkin sini saya ingin menceritakan sedikit mengenai dengan latar belakang ataupun sejarah daerah Sandakan. Kita semua maklum bahawa pada masa 70-an, 80-an, daerah Sandakan terkenal ataupun begitu famous sebagai sebuah daerah pengeluar kayu balak, sehingga kawasan ini menjadi kaya raya dan mewah, di mana kalau orang Sandakan ataupun kalau kita yang berada di luar Sandakan selalu dengar bahawa Sandakan itu sebagai Little Hong Kong. Jadi pada hari ini, walaupun kita nampak sedikit sebanyak Little Hong Kong masih nampak kalau kita berjalan, kalau di bandar daripada Old Slipway kita pandang keluar. Saya pernah nampak beberapa gambar yang cukup menarik bahawa Sandakan itu masih seperti Hong Kong ataupun Little Hong Kong yang lalu. Untuk makluman, hari ini saya mau jual sikit Sandakan, jadi harap Yang Berhormat dapat terima sikit keadaan di Sandakan. Pada masa ini kita mempunyai penduduk untuk tahun 2010, penduduk Sandakan 410,000. Jadi setelah 10 tahun berlalu, hari ini Sandakan mempunyai penduduk sebanyak ataupun seramai 520,000 orang. Ini ikut yang latest punya baci. Dan di sini juga seperti ataupun lain-lain bandar di Sabah, Sandakan mengalami perubahan demi perubahan. Dan setakat ini ataupun sehingga hari ini, Sandakan sudah mencapai kemajuan yang orang kata dari segi fizikal memang cukup memberangsangkan. Kita mempunyai 102 taman dengan 40,000 bangunan ataupun
bilangan premises. Dan pada masa yang sama juga kita mempunyai 25 kawasan industri yang berjumlah lebih kurang 1146 buah kedai, dan begitu juga dengan kawasan komersial meliputi lebih kurang 101 kawasan komersial dengan 5.117 buah kedai komersial di Sanakan. Dan Sanakan juga mempunyai ekonomi yang agak bergantung kepada pertanian. Pada asasnya, kalau dilihat daerah Sanakan itu sendiri, kita mempunyai tanaman utama seperti kelapa sawit yang cukup besar, yaitu 445.000 ekar. Begitu juga kalau kita campur dengan kinabatangan, hampir 998.000. Begitu juga dengan beluran, keluasan lebih kurang 710.000 ekar. Manakala bagi daerah Telupit mempunyai 177.000, campur dengan Tongot 80.000. Maknanya di zon Sanakan ataupun daerah-daerah dalam zon Sanakan kita mempunyai keluasan 2,4 juta ekar sawit, iaitu 60% daripada apa yang ada di seluruh Sabah. So hari ini kita minta, kalau boleh, kita maklum bahawa ekonomi di Sanakan agak mendung orang katakan, kerana banyak kelapa sawit yang ada di Sanakan dimiliki oleh syarikat-syarikat listed company di Kuala Lumpur. Maka banyak hasil balik kepada Kuala Lumpur dan tidak banyak yang tinggal di Sanakan. Oleh itu kita minta kalau kerajaan dapat membantu untuk membuat menyediakan polisi supaya mana-mana hasil sawit yang ada dapat dilaburkan semula di Sanakan, terutamanya dalam downstream seperti kilang oleochemical yang boleh menghasilkan produk-produk seperti fatty acid, fatty alcohol, noodle soup dan sebagainya, yang mana boleh membantu untuk mencipta peluang-peluang pekerjaan. Dan di sini juga kalau kita lihat Sanakan memang pada tahun 60-70-an memang maju di bandar, tetapi hari ini banyak bangunan di kawasan bandar mungkin agak, orang kata, sudah agak sunyi kerana ramai yang sudah berpindah ke kawasan Batu 4, Batu 7 dan Batu 8. Jadi di sini saya rasa Sanakan mempunyai potensi yang cukup baik kalau kerajaan dapat, kalau yang berhormat sudi untuk memberikan sebuah universiti di Sanakan. Maka dengan fakulti-fakulti yang ada di Sanakan ataupun di sini boleh ditempatkan 50% daripada pelajarnya di bandar. Jadi kita boleh hidupkan semula di bandar. Saya ambil contoh saja, kalau di Kajang, dulu saya belajar di UKM, Universiti Kebangsaan Malaysia, ada rakan saya Dr. Mahmud, saya tengok tadi ada saya jumpa dia. Itu saya punya rakan perjuangan di UKM, Dr. Mahmud, pensyarah di Universiti Malaysia Sabah. Kajang dekat dengan UKM dulu kampung ataupun bandar kecil. Setelah 10 tahun, 20 tahun, Kajang menjadi sebuah city yang besar kerana adanya universiti di situ. Kita anggap saja kalau satu universiti kita mampu 15-20 ribu student dengan belanja 1,000-1,200 sebulan, maka dia boleh create ataupun menjana lebih kurang 20 hingga 30 juta sebulan. Kalau dalam ekonomi biasanya spin off 5 kali ganda. Maka dia boleh menyediakan dana yang cukup besar yang boleh membantu banyak sektor di Sanakan ini. Jadi inilah kita harapkan kerajaan dapat bantu kita.
Maka saya tidak mau cakap banyak di sini. Saya cuma mau jual sikit idea saja supaya Sanakan dapat dibangunkan semula. Dan akhir kata, sekali lagi kita mengharapkan bahawa Sanakan akan terus maju, kerajaan akan terus memberikan perhatian dan bantuan kepada kita di sini. Dan akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program pada hari ini, termasuklah Jabatan Tanah, Jabatan Pertanian, Yayasan Sabah, dan tidak juga lupa kepada rakan-rakan daripada Majlis Pembinaan Sanakan, semua masyarakat, semua ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan yang turut bersama. Semoga dengan adanya program hari ini yang amat bersejarah bagi kita, maka kita dapat melangkah ke hadapan lagi. Dan akhir kata, terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan rombongan yang sudi hadir bersama, dan kehadiran Yang Amat Berhormat sudah tentu dapat memberikan satu suntikan positif kepada warga di Sanakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berbahagia Tuan Muhyiddin, Presiden Majlis Perbandaran Sanakan, atas ucapan yang telah disampaikan sebentar tadi. Majlis seterusnya menjemput Yang Berbahagia Tuan Surveyor dan Liu Chao-Min, Pengarah Jabatan Tanah dan Pengurus Sabah, untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam damai. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi bin Haji Abda, Ketua Menteri Sabah. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Jaujan bin Haji Sombokon, Menteri Caretaker Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Yang berbahagia Datuk Frankie Poon, Menteri Caretaker Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat. Yang berbahagia Datuk Dr. Yusuf bin Yaakob, Menteri Caretaker Kementerian Pelajaran dan Inovasi. Yang berbahagia Tuan Awang Syaminan Datuk Haji Awang Syabari, Setiausaha Hasil Bumi. Yang berbahagia Tuan Muhyiddin, Presiden Perbandaran Sanakan. Yang berbahagia Tuan Haji Muhyiddin bin Haji Ismail, Pengarah Pertanian. Yang berbahagia Datuk Mansur Muhammad Juni, Ketua Konservator Sabah. Yang berbahagia Puan Benedict Edmund, Pengarah Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah. Ketua-ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, semua ketua-ketua masyarakat, tif-tif jemputan, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan Pengasih kerana dengan izin dan limpah gunanya kita dapat bersama-sama dalam majlis 5 dalam 1 pada pagi ini. Izinkan saya untuk mengalu-alukan kehadiran Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi bin Haji Abda, Ketua Menteri Sabah, kerana telah sudi meluangkan masa bersama-sama kita semua dalam majlis pada pagi ini. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini sebanyak 522 geran tanah dan 2 watak kampung akan diserahkan kepada pemilik tanah dan ketua kampung oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Safi bin Haji Abda, Ketua Menteri Sabah. Jumlah keluasan yang terlibat adalah sebanyak 589.41 hektar, iaitu 1,456.514 ekar. Daripada 522
kuran tanah individu anak negeri yang akan diserahkan sebanyak 209 kuran tanah adalah kuran tanah anak negeri individu hasil daripada pemasuhan gerai komunal Kampung Sungai Kundu. Manakala yang lain 313 kuran tanah adalah melalui kelulusan permohonan tanah NT di sebanyak 55 buah kampung dan juga sebahagian melipatkan penoroka skim suam lamba di bawah SLDB. Kepada semua pakar pemilik tanah, tuan-tuan dan puan-puan adalah dinasihatkan untuk mengunjung ke kaunter Jabatan Tanah Ruku di sebelah kanan saya selepas majlis ini untuk mengurus pendaftaran kuran tanah. Selain daripada itu juga, pada pagi ini Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah akan menyampaikan dua wata kampung, iaitu Kampung Bergaya Baru yang diluluskan diwatakan pada 21 Mac 2020 dengan keluasan 8.26 hektar atau 20.41 ekar, dan juga wata untuk Kampung Pokhara dengan keluasan 2.832 hektar atau 6.998 ekar yang telah diwatakan pada 21 Ogos 2020. Selain daripada itu, ingin saya memaklumkan bahawa pewataan kampung air iaitu dengan keluasan 8.5 ekar yang terletak di sebelah Kampung Pokhara adalah dalam proses peringkat yang terakhir. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Jabatan Tanah Ruku akan terus berusaha untuk memastikan sistem penyampaian pentadbiran berkaitan pentadbiran tanah yang terberikan adalah terbaik, efektif kepada semua lapisan masyarakat selaras dengan visi Jabatan Tanah Ruku, iaitu ke arah penyampaian perkhidmatan yang terunggul. Jabatan Tanah Ruku yakin akan terus dalam memberikan perkhidmatan yang cemerlang ini di bawah kepimpinan dan sokongan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah. Sebelum saya mengakhiri ucapan, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Presiden Majlis Perbandaran Sandakan Tuan Wong Futing selaku pengurusi jawatan kuasa pelaksana, semua pegawai dan staf MPS Jabatan Pertanian, semua pegawai dan staf Jabatan Tanah Ruku di peringkat Ibu Pejabat Daerah serta semua agensi kerajaan yang terlibat dalam menjayakan majlis pada pagi ini. Semoga kerjasama dan kolaborasi antara agensi-agensi yang berkaitan dalam menjayakan majlis 5 dalam 1 ini harus dicontohi dan diteruskan, kerana kita sebagai pejabat awam seharusnya berdaya tahan dan mampan dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik secara kolektif demi kebaikan kesejahteraan rakyat. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah ke atas kehadiran Yang Amat Berhormat pada hari ini, dan penghargaan kepada datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan kerana kehadiran datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan dalam majlis ini dan seterusnya menjayakan majlis ini pada hari ini. Sekian, terima kasih. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Berbahagia Tuan Surveyor Liu Chao Min, Pengarah Jajaran Tanah dan Ukur Sabah.
Majlis diteruskan lagi dengan menjemput yang berbahagia Tuan Muhyiddin Haji Ismail, Pengarah Jabatan Pertanian Sabah untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih pengacara majlis. Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Yang berbahagia Datuk Dr. Jaljan Sembakong. Yang berbahagia Datuk Frankie Poon. Yang berbahagia Datuk Yusuf Yaakob, yang berbahagia Encik Bernard, Pengarah Pertanian, yang berbahagia SUT Hasil Bumi, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita dapat berjumpa pada pagi ini dengan redha dan rahmat daripada Allah SWT. Dan saya ingin mengucapkan terlebih dahulu beribu-ribu terima kasih kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah kerana sudi meluangkan masa menghadiri majlis pada pagi ini. Seperti kita maklum bahawa majlis pada pagi ini adalah majlis 5-1, merupakan satu majlis yang besar dan penting untuk semua rakyat. Datuk Seri, Datuk-Datuk dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, selain peruntukan tahun yang telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri pada tahun 2019 dan tahun 2020, sejumlah 12.5 juta juga telah diluluskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri melalui peruntukan khas Ketua Menteri khusus untuk petani kita di seluruh Sabah. Daripada jumlah 12.5 juta ini, 5 juta ada diperuntukkan khas untuk petani tanam padi bukit dan 7.5 juta ada untuk petani kebun kecil, khususnya untuk penanaman buah-buahan. Dan bantuan ini memberi manfaat kepada seramai 16.740 orang di seluruh Sabah. Peruntukan padi bukit ini digunakan untuk membeli baja, racun dan input pertanian, manakala bantuan tanaman pula ialah tanaman buah-buahan, ada bibit yang telah dikenal pasti seperti durian musangking, avokado, mangga yang berjumlah keseluruhannya 48.480. Ini melibatkan keluasan tanaman sejumlah 867.1 hektar. Bagi bantuan benih kopi pula, kita telah menyediakan sebanyak 79.750 pokok yang melibatkan kawasan seluas 290 hektar. Bantuan benih sayuran melibatkan kawasan seluas 140 hektar dan bantuan tanaman kontan melibatkan 139 hektar. Ini merupakan hasil daripada peruntukan khas yang telah diberikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri selain pada peruntukan yang setiap tahun kita terima. Bantuan-bantuan ini bertujuan untuk mengurangkan beban yang ditanggung para petani serta dapat mempertingkatkan pendapatan petani. Ini jelas melihatkan betapa Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita sangat perhatian dan mengambil berat tentang nasib para petani khususnya di Sabah ini. Dalam tahun 2019, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri juga telah melancarkan Agriculture Blueprint, yaitu Agriculture Blueprint untuk tahun 2021 dan 2030 yang menjadi hala tuju pembangunan pertanian di Sabah. Walaupun perancangan Agriculture Blueprint ini akan hanya bermula tahun hadapan, tahun 2021, tetapi Yang Amat Berhormat Ketua Menteri telah meneruskan peruntukan khas untuk Kementerian Pertanian dan Industri Makanan untuk memulakan Agriculture Blueprint ini pada tahun ini, pada tahun 2020. Dan kelulusan ini ada sebanyak 24 juta dan bagi Jabatan Pertanian kita telah mendapat peruntukan 5.4 juta untuk disampaikan kepada petani-petani kita bagi membantu untuk mencapai hala tuju Agriculture Blueprint.
Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita beruntung dan bernasib baik kerana mempunyai seorang pemimpin telah mengambil berat terhadap pembangunan sektor pertanian. Dan insya-Allah saya yakin sektor ini berada di landasan yang betul dengan di bawah kepimpinan beliau. Datuk-datuk dan Tan dan puan yang dihormati sekalian, selain membangunkan tanah-tanah yang ada dengan tanaman makanan, Jabatan Pertanian juga komited dalam membangunkan dan melahirkan lebih ramai lagi usahawan-usahawan, terutamanya usahawan-usahawan muda di negeri Sabah ini. Oleh itu, Jabatan Pertanian Sabah telah melaksanakan satu projek inkubator usahawan pertanian di kawasan Gum-Gum Batu 16, sedangkan yang akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sebentar lagi. Projek ini bertujuan adalah untuk membimbing dan mendedahkan belia-belia kita secara hands on, khususnya kepada aktiviti pertanian, dan merupakan satu aktiviti yang sangat baik dan perlu bagi anak-anak muda kita mencuburinya. Dalam projek ini telah kita menyediakan kemudahan berbentuk bangunan struktur pelindung hujan, di mana bangunan ini menggunakan teknologi penanaman secara vertigasi, berorientasikan komersial, serta pengurusannya dan pengadaan projek pertanian secara smart farming, seperti pemasaran secara online, penggunaan aplikasi pintar melalui pendigitalan yang dapat mengurangkan penggunaan tenaga buruh dan kos operasi. Secara amnya, projek ini akan dibangunkan di kawasan seluas 30 ekar yang akan memuatkan 36 bay. Dan untuk fasa yang pertama ini kita akan bangunkan 10 ekar yang akan ditanam dengan tanaman rock melon, cili dan sebagainya. Dan para peserta terdiri daripada belia dan kaduan akan diberi peluang meneruskan dan beda pengetahuan dan tempoh tertentu, dan kita berharap mereka akan mendapat pendapatan melebihi daripada 4,000 seekar. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk, tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, sebelum saya mengakhiri ucapan saya sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syariful Hamzah dan pihak penganjur yang telah mengundang kami bersama untuk bersama dalam majlis kita pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Tuan Muhyiddin Haji Ismail, Pengarah Jabatan Pertanian Sabah. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan menjemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafie bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah, untuk menyampaikan ucapan perasmian pelancaran Electronic Planning Commission, pelancaran Inkubator Pertanian Kampung Gum-Gum, penyampaian beasiswa Yayasan Sabah, penyampaian bantuan pertanian dan penyampaian keran tanah dan warga kampung. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Terima kasih majlis. Yang dikasihi Yang Berhormat Datuk Dr. Jaujan, Timbalan Ketua Menteri. Yang dikasihi Yang Berhormat Dr. Yusuf Yaakob, Menteri Pelajaran. Yang dikasihi Yang Berhormat Datuk Pun, Menteri Kesihatan. Ahli-ahli Yang Berhormat Datuk Presiden Wong Putin, Presiden Majlis Perbendaharaan Sandakan, Datuk Pengarah Jabatan Tanah dan Lukur Hasil Bumi, dan juga Pengarah Pertanian, Pegawai Perikanan, hadirin yang dihormati sekalian. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas izin limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang penuh bermakna pada pagi ini, iaitu majlis 5 dalam 1. 5 dalam 1 penyerahan bantuan input pertanian dan juga pelancaran projek inkubator usahawan pertanian, penyerahan geran tanah, pelancaran elektronik planning permission system daerah Sandakan, serta penyampaian beasiswa menengah Yayasan Sabah pada hari ini. Dan ini salah satu langkah yang kita lakukan
untuk membolehkan supaya kita dapat membantu rakyat kita di peringkat negeri Sabah. Di antara apa yang telah kita suarakan di peringkat awal ialah bagaimana kita menjaga kebajikan dan kehendak rakyat di peringkat negeri ini. Dan di antara langkah yang agak dekat di hati rakyat ialah memastikan supaya kehidupan mereka dalam keadaan makmur, sejahtera, bersatu, berpadu. Kerana ini penting bagi kita untuk memastikan bahawa perpaduan rakyat itu merupakan di antara tunggak yang cukup penting dalam kehidupan manusia. Manusia tidak akan dapat kita padukan kalau sekiranya apa yang mereka idamkan, apa yang mereka kehendaki itu sudah mungkin tidak boleh dipenuhi. Tapi memenuhi kehendak manusia 100% tidak mungkin. Terkadang itu kehendak manusia untuk nakkan jadi calon, ada yang minta 20 tapi cuma 1 kursi saja yang ada. Yang dapat 1, yang 19 kecewa. Tapi dalam hidup kita, perjalanan ini bukannya mudah. Kita melalui liku-liku cabaran dalam kehidupan kita. Terkadang itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Rabb, Ya Karim, bagilah rahmat, bagilah segala kemudahan untuk membolehkan supaya kita diberi kesihatan, dilanjutkan usia, diberikan rezeki. Tapi terkadang itu berdoa tidak mencukupi bagi kita untuk kita agar ada kehidupan yang dapat dinikmati sebaik mungkin. Kita perlu berusaha untuk membolehkan supaya kehidupan bukan hanya rakyat negara Malaysia, negeri Sabah ini dalam keadaan yang kita katakan makmur, yang keadaan rakyat dia sejahtera. Kerana kita sedar kita sudah merdeka lebih daripada 60 tahun. Pembentukan Malaysia bukannya mudah. Melalui liku-liku cabaran kita mencapai. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada pertumpuhan darah, tidak ada pergaduhan, walaupun banyak pengorbanan yang telah dilalui, penghinaan, pencacian kepada bangsa kita, rakyat di negara ini bila kita ditabir oleh pihak British. Cara kehidupan kita berubah, nilai-nilai hidup kita berubah. Yang dahulu orang Sabah tidak pandai pakai necktie, tidak pandai pakai coat. Oleh kerana kita dijajah oleh pihak British, sampai sekarang kita pakai necktie dan coat. Walaupun tempat kita panas, tapi itu nilai-nilai hidup yang telah pun diterapkan berpuluh tahun oleh pihak penjajah di negara kita. Bukan hanya mereka bentuk kehidupan kita, pakaian kita, apatah lagi dari segi pemikiran, ditakluki, dikongkong untuk kita berfikir seakan-akan kita manusia yang dijajah. Kita manusia yang tidak mampu untuk berdikari atas kaki sendiri, tidak boleh berusaha kena keadaan cara pentadbiran waktu itu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita merdeka. Pencapaian kemerdekaan ini bukan mudah. Kita lalui berbagai rintangan, berbagai cabaran yang dilalui, dan kita doakan kepada pejuang-pejuang kita yang telah pun berkorban atas titi usaha mereka, yang telah mengorbankan bukan hanya tenaga mereka, pemikiran mereka. Mudah-mudahan mereka dimasukkan dalam syurga atas kuasa, atas usaha mereka. Kita bacakan Fatihah kepada mereka. Allahyarham Tun Mustafa, Tun Fuad Stiban dan pejuang-pejuang negara kita, negeri kita yang telah banyak berkorban sehingga membolehkan negara Malaysia kita bentuk. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bukan mudah. Ada di antara mereka tidak tahu, tidak ada pelajaran, bukan ada pegangan PhD, tidak masuk doktor, bukan ada lulusan mereka, tapi mereka bertungkus lumus untuk ingin melepaskan negara dan negeri ini daripada belenggu penjajahan. Kita bersyukur kita mencapai kemerdekaan. 31 Ogos hari kebangsaan. Pasal apa disebut hari kebangsaan, bukan hari merdeka? 31 Ogos. Pasal 31 Ogos tanah Melayu merdeka pada tahun 1957. Sabah belum merdeka waktu itu, Sarawak belum merdeka. Kita hanya merdeka tahun 1963. Keadaan itu ada perubahan. Maka dengan itu kita namakan hari kebangsaan.
31 Ogos. Hari Malaysia 16 September. Pasal apa disebut Hari Malaysia? Pasal waktu itulah Malaysia dibentuk sebagai sebuah negara. Kalau tidak hanya tanah Semenanjung, tanah Melayu. Kalau tidak kita menjadi sebuah jajahan British, North Borneo, Sarawak, Singapura waktu itu ada, tapi pada lepas 60-an mereka keluar daripada Malaysia. Bukan mudah bagi kita mencapai. Dalam keadaan kita merdeka, harapan rakyat cukup tinggi. Ditanya, saya masih ingat, saya 7 tahun lebih kurang di Semporna. Saya masih ingat, saya ikut dengan ibu saya di Semporna. Bila datang Tun Ghazali Syafi'i dengan Couple Commission di Semporna, disambut oleh Mr. Fielding. Mr. Fielding orang putih. Waktu itu orang putih pegawai daerah, bukan Presiden Majlis Perbendaharaan. Sendakan. Dia pakai seluar pendek, pakai stukin panjang, tapi dia punya kasut hitam berkilat. Kalau tengok muka boleh dicermin. Pasal ada yang tukang lap dia punya kasut. Orang takut. Orang takut dengan Diu. Diu cakap saja dia batuk. Tuan, terus orang kita sebut Tuan. Bukan mudah. Pasal apa? Mengguruni. Itulah zaman kita dijajah pemikiran kita. Keadaan itu berlaku. Kedaipan kita, kemiskinan kita. Saya datang ke Sendakan ini, saya ikut dengan arwah bapak saya. Tahun 1960, saya ingat 60 lebih kan, 69 kan, 68 ataupun 70. Saya lupa. Pasal saya menumpang. Kami tinggal di Nak Hotel. Saya ikut arwah bapak saya, diambil dia punya duit prosin. Tahu dulu ada duit prosin kayu balak. Pasal sini jabatan hutan di sini. Ibu pejabat. Bagaimana keadaan kita? Bukan mudah. Sendakan ini berapa baris sejak dia punya kedai. Keadaan yang kita lihat 60 tahun sudah. Masih saya nampak Nak Hotel itu. Masih lagi banyak masalah kita. Orang kita masih dalam keadaan yang daib di Stenggan. Rumah setenggan, jambatan berpapan, bekalan air tidak cukup, kemudahan elektrik terputus-putus. Kita terpaksa bayar di kampung untuk bayar bakal elektrik. Pasal apa? Kampung ini setenggan, tapi sudah berpuluh tahun. Tapi boleh orang tanya saya, apa kerajaan warisan buat? 2 tahun. Saya tanya BN, apa BN buat? 6 buat 60 tahun. Jangan tanya saya. 60 tahun. Musa 15 tahun ketua menteri. Tanya saya. Hari ini kita buat dalam jangka masa 2 tahun kita perintah. Saya tidak membina jalan raya. Saya tidak membina bangunan pencakar langit, tapi saya membina dasar, membina nilai-nilai dalam kehidupan manusia yang ada di negeri Sabah. Apa artinya? Kita membina physical development, but values in life we don't inculcate. Kita tidak terapkan nilai-nilai dalam kehidupan manusia tentang kemuliaannya, keharmoniannya, kesatuannya. Tidak ada artinya negara kita membangun. Tidak ada artinya negara kita kaya raya dengan minyak seperti di tanah Arab, tapi berbunuh antara satu dengan yang lain. Berbunuh pasal apa? Berbunuh pasal pahaman mazhabnya. Ada Syiahnya, ada Sunninya, ada Wahabinya, tapi semuanya orang Arab, semuanya orang Islam. Nilai apa yang kita mau kejar? Penerapan nilai apa yang kita lakukan? Tapi itulah kita katakan, perbedaan walau satu agama satu bangsa boleh pancung orang tidak mengira darjatnya, tidak mengira sama ada seorang ibu masih mengandungkan anak
seorang anak yang kecil tidak tahu apa yang dia lakukan, tidak sedar, boleh dibom, boleh diputung leher. Pasal apa? Itu yang kita sebabkan ekstremismenya, nilai dalam kehidupannya. Di Amerika Syarikat hari ini bergelut dengan persoalan rasisme, perkauman yang masih dihambati selepas 270 tahun mereka merdeka. Masih bergelut dengan rasismenya, perkaumannya, mana kulitnya hitam, mana kulitnya putih, mana agamanya Kristian, mana agamanya Islam. 200 tahun lebih, 279 tahun Amerika masih bergelut dengan masalah rasisme, kulitnya, bangsanya, agamanya. Hampir 1 bulan 1 minggu orang mati, ditembak, dibunuh di merata tempat di Amerika Syarikat. Itukah pencapaian sebuah negara yang membangun, pencakar langit, roket naik ke bulan? Nilai hidup kita tidak ada, keharmonian kita tidak ada. Mana mungkin Malaysia boleh dicapai kalau tiada permuafakatan di antara rakyat di negeri Sabah Sarawak dengan tanah Semenanjung? Permuafakatan dia apa? Permuafakatan dia kita kena kerjasama dengan baik. Siapa cakap kita tidak ada kerjasama? Mana mungkin kita tidak ada kerjasama dengan kerajaan persekutuan Tanah Melayu? Kalau kita tidak kerjasama daripada dahulu, tidak mungkin negara kita berdaulat, negara kita merdeka. Kerjasama kita lakukan, government to government yang ada, untuk memastikan kesejahteraan rakyat dapat kita realisasikan, dapat kita lakukan. Orang tanya apa warisan buat? 21 perkara dalam jangka masa 2 tahun. Tidak ada kerajaan yang pernah lakukannya, sama ada ASNO, sama ada Berjaya, sama ada PBS, sama ada UMNO, menuntut hak Sabah daripada kerajaan persekutuan. Ditanya saya apa saya buat? Saya tidak minta duit berjuta-juta. Saya tidak ambil kayu balak. Saya tidak ambil tanah. Saya tidak rampas tanah, gazet daripada first class reserve, third class reserve, potong kayu, masuk balik. Daripada sudah third class, pakai first class reserve. Saya tidak ambil tanah. Saya bagi tanah kepada rakyat di negeri Sabah ini. Apa kita muafakat? Muafakat kita sehingga terbentuklah Malaysia 21 perkara itu. Daripada awal suara kedengaran 60 tahun. Kedudukan Sabah berbeda daripada Kedah, kampung istri saya. Istri saya orang Kedah, saya sayang orang Semenanjung itu. Jangan cerita kita tidak sayang Malaysia. Saya sayang Malaysia. Istri saya orang Kedah, cucu saya orang Kelantan, cucu lagi orang Johor, orang Sarawak, Cina lagi, Melanau itu. Bukan kita dia sayang, tapi macam mana kesayangan kita kepada negara kita? Bila kita membina negara, build a nation. When you build a nation, touch the heart of all the people in that nation, irrespective of race, irrespective of religion. If you use race and religion, it is very divisive. Kalau kita gunakan agama dan bangsa itu, maka akan berlakulah perpelahan, perpecahan yang ada di sebuah bangsa dan negara. Di Arab, Arab sama Arab, pasal agama, mazhab. Mazhabnya apa? Mazhabnya Wahabi, mazhabnya Syiah, mazhabnya Sunni. Pasal apa bila saya ambil pemerintahan, kita wartakan bahawa di negeri Sabah ini ajarannya mengikut ahli sunnah wal jamaah. Imam Syafi'i yang paling afdal, lagi sempurna itu. Bukan pasal nama saya Syafi'i, bukan pasal saya daripada sempurna, tapi itulah ahli sunnah wal jamaah. Kena kita satukan rakyat. Jangan ada pahaman-pahaman yang berbeza-beza, sehingga rakyat umat Islam dipancung, sanggup ditinggalkan, sanggup berbala oleh kerana pahaman agama, pahaman bangsa.
Bangsa mana yang kita mau pilih? Kalau orang Bajau, Bajau Sempurna, Bajau Simuno, Bajau Ketobelun, Bajau Kawang, Bajau Papar, macam-macam Bajau itu. Bajau Putatan. Oh, berbeda Bajau itu, Bajau Brunei, Kadayan, Kadazan, Dusun, Murut. Mana kaum yang ada? Karena mana yang kita nak amalkan? Sampai bila saya wujudkan parti warisan, dilabel oleh mereka parti warisan ini parti PTI. Apa ini orang Bajau pendatang bukan native di Sabah ini kah? Orang Bajau dalam perlembagaan negeri Sabah, orang Suluk itu native dalam perlembagaan negeri Sabah. Tapi nak dapat undi, dipecah belah rakyat. Oh, ini PTI. Sekarang datang kesendakan, orang Bajau ramai di sini, orang Suluk ramai di sini. PTI lah ini. Tapi mengundi hak mereka. Kita ada Cina. Kita tidak katakan Cina daripada China. Kita ada orang India. Kita tidak katakan orang India daripada India. Mereka adalah berhak rakyat Malaysia di negara ini, walaupun kaumnya. Takkan kita label bangsanya, maka mereka bukan orang Malaysia, bukan rakyat Sabah. Pasal apa? Pecah muda kita. Pasal itu kita mencapai kemerdekaan. Kenapa kita mencapai kemerdekaan? Kerana perpaduan kita, persefahaman kita, permuafakatan kita. Permuafakatan itu termaktub di dalam perlembagaan Malaysia dalam 21 perkara ini, 20 points yang ada. Itu yang kita tuntut. Saya nyatakan dengan Tun Mahathir, Tun, saya ucap terima kasih kepada Tun. Waktu dia Perdana Menteri, diubahnya daripada 21, 17 diluluskannya di Jamaah Menteri. Mana UMNO buat? Si Musaman berjaya, PBS, si Pairin tidak buat. Yang menjayakan agenda daripada 20, 17 dua perkara itu kerajaan warisan led government. Itu bukan projek kayu balak, itu bukan projek minyak, itu bukan projek besar-besar. Minyak gas ini merupakan intipati permuafakatan di antara forefathers, our forefathers yang telah membentuk negara Malaysia. Kita kembalikan. Saya nyatakan dengan tuntun dalam mesyuarat Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah, pegawai-pegawai kerajaan, menteri-menteri yang ada hadir di situ, dipengerusikan oleh Tun Mahathir, VK Liu, kita punya ahli parlimen, sebagai sekretariat bawa dalam perundingan. Jawatan kuasa khas dipengerusikan oleh Perdana Menteri. Si Hanifah pengerusi MS63 sama si Nancy dari Sarawak, Chairman of 63 Musim UMNO, tidak berjaya. Bertahun, kita cuma 2 tahun saja. Kalau tolak COVID tidak sampai pun 2 tahun. Berjaya kita melakukan, merealisasikan 17 perkara yang ada. Di antara perkara yang kita luluskan di kabinet, di perundingan kita, ialah special grant kepada negeri Sabah, negeri Sarawak. Dalam special grant tidak pernah semenjak tahun 1970, it has been ignored. Hari ini special grant itu sudah pun kerajaan negeri Sabah terima. Mulanya 56 juta, dia akan mencecah sampai beratus juta ini. Hak kita dalam kedudukan sebagai sebuah wilayah. Saya bincang dengan Tun Mahathir, Tun, tanah Semenanjung, tanah Melayu waktu itu, tanah Melayu. Wakil dia Ketua Menteri almarhum Tunku Abdul Rahman. Wakil kita daripada Sabah, Allahyarham Tun Mustafa Tun Fuad Yesundam. Dari Sarawak,
Temanggung juga, dan banyak lagi. Duduk semeja berpakat, tanda tangan, terbang ke London. Global Commission datang, selesai, bawa pergi London, tanda tangan di London, depan-depan The Queen, dimeterai oleh bangsa-bangsa bersatu dalam United Nations. Artikel dipersetujui pembentukan Malaysia. Muafakat ini dapat kita jayakan oleh kerana penyatuan, perpaduan, persefahaman yang ada. Sabah Malaysia didefinisikan dalam Perlembagaan Malaysia artikel 1/2. Perlembagaan Malaysia yang pertama, muka surat pertama, artikel 1/2 menyatakan Malaysia identitinya, definition of Malaysia comprises of tanah Semenanjung, tanah Melayu. 1. North Borneo, Sabah, wilayah. Sarawak, wilayah. Waktu itu wilayah, bukan negeri. Perlis tidak sain, Kedah tidak sain, Selangor tidak sain, Johor tidak sain. Yang sain almarhum Tunku selaku Ketua Menteri Melaya waktu itu. Ini sejarah dia. Maka terbentuklah Malaysia, region yang ada. Tapi selama 60 tahun keadaan ini padam. Sabah is part and parcel of a state. Keadaannya terhakis kedudukan tanpa kita sedar, tanpa kita tahu. Kita kembalikan. Tun Mahathir setuju, Syafiee bawa pergi parlimen. Kita bawa pergi parlimen. Lepas bawa pergi parlimen, bincang, dibentangkan. Bentang punya bentang, Tun Mahathir yang bentangkannya. Lepas itu kita kira undi. Bila kira undi tidak lulus, kita kembalikan hak Sabah sebagai sebuah wilayah, hak Sarawak sebagai sebuah wilayah. Pasal apa? Ada yang tidak undi. Siapa yang tidak mengundi? PAS tidak mengundi. PAS bukan sain. Kelantan mana pernah sain, Terengganu tidak pernah tanda tangan. Yang tanda tangan perjanjian Malaysia yang ada. Tapi kita selesaikan sistem kita berparlimen, beraja, demokratik yang ada. Tidak setuju PAS. Lepas itu tidak setuju UMNO. UMNO dari Semenanjung, UMNO Sabah pun tidak mengundi untuk orang Sabah. Sekarang ini minta undi sama orang Sabah supaya tolong kita pertahankan hak Sabah. Cakap saja undi pun tidak mau. Itu hak. Royaltinya tidak pernah berlaku. Mana ada kerajaan yang letakkan sales tax 5%, sales tax 5% terhadap semua syarikat beroperasi di Sabah. Bukan ASNU, bukan Berjaya, bukan Sinusa, bukan UMNO. Hari ini 9 syarikat sudah bayar, kecuali Petronas belum bayar. Syarikat yang lain sudah bayar. 5% mereka bayar kepada kerajaan negeri setiap operasi hasil bumi Sabah selain daripada royalti minyak. Royalti minyak sudah ada di situ. Kita dapat 1 lebih bilion setiap tahun royalti minyak. Tapi sales tax tidak pernah. Ini yang kita realisasikan. Saya nyatakan dengan Tun Mahathir, Tun, lesen laut dalam di Sabah ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Perikanan Kuala Lumpur. Tangkap ikan di laut dalam, yang luluskannya Kuala Lumpur. Kita tidak tahu siapa punya lesen, kita tidak tahu siapa punya kapal, tapi mereka luluskan dari Kuala Lumpur, bukan Sabah.
Ikan di Sempurna pandai cakap bajau itu. Tapi bila kita minta lesen deep sea fishing, KL luluskan. Tun, we must have say. Di Sabah kenal pasti siapa nelayan, siapa pengusaha di sini. Bantulah kami supaya ada suara, ada hak kerajaan negeri Sabah untuk juga memberi pandangan, memberi pendapat kelulusan deep sea fishing di Sabah itu. Itu pun Tun Mahathir setuju. 17 perkara. Banyak lagi kalau saya sebut. Urusan tanah, urusan hasil yang ada, is back the right to Sabah, ya? Itu yang kita rundingkan. Tuan dan puan-puan, kalau saya cerita panjang dalam 20 perkara ini. Saya berharap usaha yang dilakukan oleh pemerintahan negeri Sabah yang ada, bukan hanya kita reform structural changes, dasar-dasar pentadbiran negeri Sabah. Kita tuntut hak kita, dan juga orang Sabah menuntut hak dia kepada saya selaku kerajaan negeri dan juga Ketua Menteri Sabah. Apa hak orang Sabah kepada kerajaan negeri Sabah? Dia mau tanah, betul kan? Dia mau hidup. Selama kita ambil kerajaan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Jabatan Tanah dan Ukur, Datuk Bernard dan pegawai-pegawai mereka yang bertungkus lumus. Sudah hampir 10,000 geran tanah yang saya siapkan di seluruh negeri Sabah ini. Termasuk hari ini disendakan kita bagi geran tanah lebih daripada 522 yang ada. Native. Ada yang mereka cakap ini geran tanah palsu. Betul kan? Saya tak tahu siapa yang cakap. Osman Jamal, pengarah tanah dan ukur. Dulu pengarah tanah dan ukur cakap palsu. Tidak tahu pengarah tanah yang baru ini. Ini palsu kan ya? Janganlah fitnah. Oh, kami juga buat. Saya tahu semua kerajaan bagi tanah. Saya tidak nafikan itu. Zaman Asno bagi tanah dengan rakyat di Sabah ini bukan 10 ekar, bukan 100 ekar, beribu ekar itu. 5.000 ekar, 7.000 ekar. Saya tahu, saya masih ingat. Berjaya bagi, PBS bagi, UMNO bagi, communal title. Betul kan? BN bagi communal title. Satu baris 100 orang, 50 orang dalam title. Title yang berkumpulan. Satu surat title tapi pemilihnya 100 orang, 50 orang. Sekarang ini kita ubah. Saya janji kepada rakyat Sabah, besok kita perintah, saya akan masukkan communal title. Sudah pun kita masukkan communal title. We abolish communal title. We grant them with individual title. Mereka boleh bawa title ini ke rumah mereka, dalam bilik katil tidur dengan title ini. Kalau dulu punya title tidak boleh bawa. Pasal kalau kau bawa pergi rumah si Ali, si Muhammad marah, si Musa marah. Pasal apa? Bukan kau punya title satu orang, kami punya juga ada. Masakan title berpusing-pusing 550 rumah dipusingnya. Malam ini rumah itu, besok malam rumah itu. Bukan berlaku. Hari ini kita pecah dia. Baru-baru ini pun ada yang minta, bila saya pergi Tuaran, saya pergi tempat-tempat lain, besok lusa saya pergi Keningau, Datuk Seri bolehkah bagi ini title-title sama individual? 70 orang dalam satu title, 30 orang dalam satu title. Dia mohon, saya minta dengan pengarah proses dia, mana communal title yang nakkan supaya bagi balik kepada individual title, Jabatan Tanah dan Ukur akan uruskannya. Ada yang cakap, oh ini kami punya kerja ini, warisan dapat nama saja. Title yang kita bagi ini ada di Tongod, ada di Ranau, yang sudah pun memohon 30 tahun, 40 tahun. Dorang yang buat kerja 40 tahun,
sampai mati bapak Buddha itu. Saya bagi geran tanah, terima kasih Datuk Seri, bapakku sudah mati, apply ni tanah ini. Barulah kerajaan ini yang bagi sama kami ini bawa geran tanah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, bukan setakat tanah kita bagi. Zaman UMNO bagi tanah, zaman Berjaya bagi tanah. Saya maklumkan dengan kerajaan kabinet, don't give the land alone. Jangan hanya kita bagi tanah kepada rakyat di negeri ini, adunkan dengan rancangan supaya tanah ini boleh dimanfaatkan sebaiknya. Jangan hanya bagi tanah beribu ekar, beratus ekar, lepas itu jual. Lepas itu bapak pun tanya, mana sudah tanah? Jual. Anaknya lahir, lepas itu anak membesar, masuk mahkamah. Pasal apa? Bapak sudah sign AP, Power of Attorney. PA dia sudah sign. Anak tidak tahu bapak sudah sign, dia jual sudah. Ini geran tanah tidak boleh jual. Pasal saya pastikan supaya ada caveat dia. Pengarah pastikan caveat dibangunkan. Pasal itu kita bawa sekali pengarah pertanian. Saya beritahu, bimbing umat. Kita dinamakan pemimpin, pimpin umat. We are known as the leader. Leadership. Lead the ship. Don't led by the people. You are the leader. You lead the people. Bimbing umat. Manusia dilahirkan, diazankan, mati ditalkinkan. Mananya daripada kecil sampai besarnya dibimbing. Bimbing dia. Kita bagi tanah, bangunkan tanah. Kita bagi benih kelapa sawit, kita bagi benih durian, kita bagi berbagai-bagai supaya tanah ini ditanam dengan baik. Berbudi kepada tanah, hasilnya kita dapat. Tapi ke tanah kerajaan bagi, besok jual, tidak pun dibangunkan. Yang tumbuh bukan durian, yang tumbuh bukan kelapa mata, kelapa pandan, yang tumbuh rumput. Apa yang kita dapat mendapatkan? Bimbing umat, bantu mereka. It must be a comprehensive plan for the future. Kita membina, mentadbir negeri ini bukan untuk kita, tapi untuk generasi kita. That's how leaders supposed to be. Jangan hanya kemewahan kita pada hari ini, banyak duit dalam bank kita, tapi anak kita, zuriat kita menderita. Apa artinya? Negeri Sabah kaya. Kaya apa? Kayu balak. Tanya, kayu apa? Minyak. Kayu apa? Hutan. Tadi baru pengarah apa ni, Datuk Bandar katakan Sabah is the little Hong Kong. Saya tahu Sabah memang little Hong Kong. Dulu zaman 60-an 70-an, kalau malam terang benderang ini sendakan. Pasal dia terang, naik kelab banyak. Kalau musim perayaan tahun baru Cina, dia punya judi itu, mahjong itu macam-macam. And that is why bila saya ambil tampuk pemerintahan, saya beritahu abolish gambling in Sabah, slot machine itu. Pasal apa? Saya bimbang. Ada slot machine, gaji orang individu, pegawai ke manakah, masuk bulan-bulan, dapat 4,000, dapat 5,000, masuk slot machine. Datang pergi rumah balik, beras pun tidak ada, ikan pun tidak ada. Tunggu isteri, dimarah lagi isteri. Kenapa kau tidak masak? Apa yang mau dimasak? Beras pun tidak cukup, gula pun tidak cukup, ikan pun tidak ada. Kau marah, tapi duit sudah masuk dalam mesin. Apa yang ada satu kertas yang dibeli itu, apa namanya? Apa ada ekor? Apa yang ada ekor orang bilang? Beli. Pasal itu dia said, when you build a nation, values must be inculcated. Terapkan nilai kepada kehidupan rakyat yang ada. Jangan ada ekstremisme dia. Jangan ada sifat-sifat kita katakan tidak ada. This is how we govern a country, govern a state. Takkan kita bankrupt kalau tidak ada hasil daripada lesen judi. Don't tell me that you will go bankrupt because of gambling in this country, in this state. Nilai apa yang kita mau? Oh, Datuk Seri, bagus kau isu lesen itu. Kalau kau isu lesen itu dapat duit, kita mau pilihan raya. It's meaningless moving to win election at the expenses of family divided,
kehidupan generasi yang ada, tidak ada manfaatnya. We must clarity in our values in our life. Kena ada nilai dalam kehidupan kita, jelas, jangan tidak jelas. Ini yang saya bimbang ini. Kalau tidak ada nilai dalam kehidupan kita, tidak jelas. Macam saya sebut tadi, dekat-dekat pilihan raya, biodata datang, gambar datang, pakai bus jaket, pakai cermata hitam, cermata bukan main. Datuk Seri, saya mau jadi calon. No clarity in life. Semalam di rumah saya sampai malam, tengah malam, bas datang dari luar bandar. Datuk, kami mau itu orang calon. Kita mau jadi YB untuk berkhidmat kepada rakyat. Kita minta, kita merayu. Tapi bila kita merayu, yang menentukan bukan kita, kemauan kita jadi YB. Tapi rakyat yang menentukan sama ada kita jadi YB ataupun tidak. Pasal mereka yang perlukan perkhidmatan kita. Bukan kita punya perkhidmatan, mau kita perlukan. Jangan paksa orang mau kita jadi ketua menteri, mau kita berkhidmat. Pasal itu saya bubar dewan. Nanti saya cerita. Panjang ceritanya, bubar dewan. Kita dipilih oleh rakyat. Rakyat yang menentukan kita sebagai seorang YB. Saya berharap sungguh kepada hadirin yang berhormat sekalian, dalam kita membantu rakyat kita, saya berharap seperti apa yang kita lakukan hari ini, kita bagi geran tanah, kita bagi bantuan beasiswa. Saya reform struktur pentadbiran kerajaan negeri Sabah. Macam mana saya reform? Dahulu berapa juta saja beasiswa. Bila saya ambil alih dalam jangka masa pendek, saya sediakan 50 juta saya bagi dengan Dr. Yusuf Yaakob. Yayasan Sabah lagi saya minta bagi 30 juta saya sediakan untuk pegawai-pegawai kerajaan. Selama 2 tahun saya ambil pentadbiran negeri. 92 orang pegawai kerajaan saya antar mereka ke Cambridge University, 15 orang, ke Australia, ke US, ke Singapura. Pasal apa? Saya nakkan supaya mereka ini didedahkan dengan ilmu, knowledge, how to manage ministries, services yang ada, perkhidmatan, supaya kita dapat tingkatkan delivery system. Ini tidak. Kita punya delivery system 20 tahun, 30 tahun. Orang kampung minta geran tanah sampai mati, menunggu-nunggu. Sekarang ini tidak sampai. Macam semalam saya di Kota Belud, di Kiau, tidak sampai 1 tahun. Dulu Forest Reserve, ID Gazette that area keluarkan daripada Forest Reserve, bagi perkampungan, bagi geran tanah 400 lebih saya ingat di Kampung Kiau semalam, di Kota Belud kita bagi 9 bulan. It can be done. Bukan 30 tahun, bukan per tahun. Itu bukan kerja si Musa, ini kerja warisan di Kiau itu. Hadirin yang dihormati sekalian, 50 juta kita sediakan, 30 juta untuk pegawai kerajaan. Tidak cukup saya dedahkan pegawai kerajaan. Structural changes, upscale pegawai kerajaan yang ada. Pegawai daerah naik, dahulu 48, 44, sekarang ini 54. Setiausaha tetap super scale B, dulu C saja. Setiausaha kerajaan negeri, State Secretary terus 1. Datuk Bandar scale berapa sekarang? Terus super scale terus. Tengok dulu B saja dulu, punya rendah, lagi tinggi gajinya daripada YB itu. Tinggi lagi gaji daripada Datuk Jaujan. Kita baru laksanakan. Kawan lama saya Peter He dulu dia punya scale pendek saja. Ada tu Peter dulu scale berapa saja? B saja. Sekarang terus sudah C saja dulu. Hadirin yang dihormati sekalian,
Ini structural changes yang kita lakukan. Pasal apa? Perkhidmatan dia. Bayangkan Sabah ini besarnya satu kawasan Parlimen Lahad Datu sebesar negeri Pahang. Kau takbir satu kawasan yang besar, Kinabatangan, Lahad Datu, Keningau sebesar negeri Pahang, skalemu cuma 48 saja. Masakan kita boleh pegawai kerajaan lari sana lari sini, masalah air, masalah hospital, masalah sekolah berpapan. Dr. Yusuf Yaakob 570 sekolah berpapan. Masih banyak sekolah berpapan. Pasal itulah saya wujudkan Kementerian Pelajaran Inovasi. Bukan kita mau ambil tanggungjawab kerajaan persekutuan, tidak. Kita subscribe, kita patuhi dasar pendidikan nasional. Kita ikut. Bukan tidak ikut kerjasama dengan kerajaan persekutuan. Bukan tidak kerjasama. Tapi saya sedar dan tahu, selama saya berada dalam gelanggang politik 35 tahun, mana dorang tahu masalah di Paitan? Mana dorang tahu masalah-masalah di Long Pasir? Saya pergi Long Pasir dengan Dr. Yusuf. Sekolah papan. Pergi sana, bilik guru pun tidak ada. Guru mengajar daripada pagi sampai petang, tidak tahu di mana dia berdiri, di mana dia duduk. Tandas pun tidak ada. Budak di Long Pasir, tandas pun tidak ada. Macam mana mau buang barang ini? Lari atas bukit. Bayangkan, after 60 years, is this what we want? Selama kita mencapai kemerdekaan, cuma satu universiti saja di Sabah. Di Semenanjung 30 lebih, 9, hampir 40 universiti yang ada. Di Sarawak 3 universiti yang ada. Takkan ini yang kita nakkan? Pasal itulah saya buat perubahan structure changes, nakkan Kementerian Pelajaran supaya kita tambah universiti di Sabah ini. Adalah branches cawangan-cawangan universiti. Bukan tidak saya tahu, cawangan saja, bukan proper universiti. Kalau di Sarawak ada Monash University, ada Ketin University, takkan di Sabah tidak ada. Ini yang kita nakkan. Cuma masalah dia 2 tahun saja saya perintah, bukan 10 tahun, bukan 100 tahun. Boleh pula saya disoal apa saya buat. Saya tanya si Musa, apa kau buat 15 tahun ini merintah ini? Masih setenggan lagi di Sekong ini. Masih setenggan lagi di Sekong. Betul kan? Masih tidak cukup bekalan air dan elektrik di Sekong ini. Betul kan? Tanya saya, baru saya 2 tahun. Diheretnya saya bulan-bulan, tahun-tahun, masuk mahkamah, keluar mahkamah, saman sana, saman sini. Kasih sibuk saya. Bila orang dia melompat, saya tidak beli. Saya tidak beli satu orang pun. Tidak pun bagi jawatan, satu orang saya bagi jawatan. Si Muiz, itu pun pembantu Menteri Kerja Raya. Yang lain saya tidak bagi. Saya tanya, kenapa masuk? Kami mau sama kerajaan tolong negeri Sabah. Cakap mau tolong. Tapi bila sudah nampak paparkan siapa gambar jadi menteri sana, menteri sini, rupanya bukan dikejar perkhidmatan, dikejar jawatan, melompat mereka. Betul kan? Melompat. Kerajaan kita memang kita boleh bentuk kerajaan. Kita cukup tanpa yang lain pun. Kalau mengikut si Jeffrey Ketingan, dia ada 2 dun. Dia telefon saya malam, Datuk Seri, we form the government. Cuma dia minta supaya dia jadi timbalan ketua menteri. Masih hidup lagi si Jeffrey itu. Mana si Musa cukup itu? Tapi dibelinya si Jeffrey. Saya tengok di Sirgaya ada. Kamu ingat si Jeffrey PN kan dulu? Mana dia PN? Betul kan? Mana cukup? Tapi orang beli. Saya mana ada duit mau beli. Saya tidak ada akaun di Hong Kong itu. Saya tidak ada akaun di Switzerland itu.
Inikah budaya kita? Saya ambil alih, saya boleh tawarkan orang lompat sana, saya boleh bagi jawatan. Jauh-jauh pun Dr. Yusuf letak jawatan, bagi masuk dong, supaya dong jangan lari. I can do that. I could have done that. Tapi itu kan nilai yang saya nak memimpin negeri Sabah sebagai seorang insan untuk kita tinggalkan kepada generasi kita. Let it be. Saya beritahu, dong beli, saya monitor. Saya pun lama juga berpolitik. Kita minta dengan TYT advice, tun, sudah sampai ketiga dia. Kita bubar dewan. Bila saya bubar dewan itu, saya masih cukup itu. Aduh, bukan tidak cukup. Bila kita bubar dewan, sekarang ini dia cakap cukup sudah dia. Macam juga Tun Mahathir. Tun Mahathir boleh teriak di luar, saya ada 214, tapi Agung bilang sudah angkat sumpah Mahyudin itu. Betul kan? Bila saya nasihat Tun minta pandangan bubar dewan, itu bukan kuasa saya, kuasa TYT dalam perlembagaan negeri Sabah. It's a constitutional right for the governor to decide when to dissolve the assembly. Bukan kuasa saya. Pasal apa? Daripada saya serahkan kuasa sama si Musa, saya serahkan kuasa kepada rakyat negeri Sabah. Pilih mana kerajaan yang kamu mau. Let the Sabahan decide. Kita tidak mau Kuala Lumpur tentukan siapa kerajaan di Sabah. Kita tidak mau si Musa tentukan siapa kerajaan di Sabah. Kita mau orang Sabah tentukan siapa kerajaan di negeri ini. Ini yang kita nakkan. Takkan kita nak pilih UMNO sana Melayu, PAS sana Islam, Bersatu sana Melayu, di sebelah sini warisan bagai bangsa. Kedayan ada, Brunei ada, DAP ada, Cina ada, APCO ada, Kedasan Dusun Murut ada, berbagai bangsa. Orang kita boleh naik pangkat jadi menteri, ikut dengan mereka. Is this what we want? Kaum satu, Melayu, Islam semuanya. It doesn't make me less Muslim not to join PAS, UMNO and Bersatu itu. Saya dengan PUN, saya dengan Chinese, Jun Wong, Kedazan dusunnya Peter Anthony, Daryl Liking, takkan saya tinggalkan my Christian brother just because of the post jawatan yang ada di Kuala Lumpur. Kita tinggalkan, kita kerjasama dengan Kuala Lumpur dalam politik. Oleh kerana bangsa mereka berlainan, oleh kerana bangsa mereka agama mereka berlainan, kita merdeka negara ini oleh kerana berbagai bangsa, berbagai agama yang ada. Kita jangan lupa itu. Kita marah sama orang Cina pasal dia banyak duit. Pasal apa kita marah sama orang Cina? Bila UMNO kalah, kita kena bersatu, berpadu. Kalau tidak, orang Melayu akan miskin. Orang Melayu masa banyak lagi miskin. Betul kan? Bukan pasal Cina punya salah mereka kaya. Mereka kerja, mereka berusaha, they earn it. Betul kan? Siapa yang gantung orang Melayu? Orang Melayu. Siapa yang pecat orang Melayu? Orang Melayu. Yang memecat Tan Sri Mahyudin, timbalan Perdana Menteri. Yang memecat Tan Sri Mahyudin, timbalan Presiden UMNO, ialah orang UMNO, orang Melayu, bukan Cina. Salahkan Cina. Kita perintah Perdana Menteri Malaysia orang Melayu berapa tahun? Ada orang Cina jadi Menteri Pendidikan? Ada orang Cina jadi Menteri Dalam Negeri, Pertahanan? Tidak ada. Why should we talk about race and religion? Very divisive. It can divide the whole Malaysia yang ada. Kita baru sambut merdeka. Terapkan kesatuan, kepaduan rakyat yang ada di negara ini. Kena jelas
There must be clarity in values dalam hidup kita. We must know mana nilai-nilai yang baik, mana nilai-nilai yang tidak baik. Ini yang kadang-kadang saya bimbang. To cut short, pasal saya banyak program, lima ke program saya. Clarity, saya bimbang. Bukan saya bimbang pasal saya tahu, kadang-kadang ini tahulah pilihan raya dekat, banyak mau calon. Yang minta 10, yang minta 15. Ada satu kawasan 25 minta jadi calon. AJK bahagian saja tidak kira. Saya bimbang. Tapi saya yakin kalau kita ada clarity values dalam hidup kita. Pilihan raya dulu, last year. Bukan last year, 14. Pilihan raya ke-14. 2 tahun lalu. Kita digantung, kita dipecat, saya di jail, hampir 2 minggu saya di penjara, tidur atas lantai. Tidak ada tilam, tidak ada bantal saya. I don't have pillows. Isteri saya bawa makanan dari luar, pegawai bilang tidak boleh bawa makanan dari luar. Jadi malam ini saya makan daripada mana? Nanti kami beli dari luar. If my wife want to bring food bagi makan suami dia, hari jadi dia 20 Oktober, saya minta janganlah, kalau boleh saya mau balik pasal hari jadi saya malam ini. Isteri saya mau sambut, itu kek pun sudah sedia. Besok saya datang, siasat saja. Tidak, mau tidur, bukan 1 hari. Hampir 2 minggu saya disuruh tidur di sana. Tidak satu orang pun mati. Si Najib sekarang kena charge tidak tidur pun 1 hari, 4 hari, 5 hari, 8 hari. Si Zahid, Bung Mukhtar yang ada kes, saya tidur. Bayangkan tekanan yang kita lalui dalam hidup. Dicaci, dihina saya, dituduh saya ambil duit 1 bilion, keluar TV sana, keluar TV sini. Kamu cek, saya punya kaun, kamu kerajaan. Kalau ada 100-200 juta bagi tahu dengan saya pun mau pakai itu duit untuk pilihan raya ini. Di mana itu duit itu? Tapi ini tidak. Yang lain dapat akaun ber-200-100 juta di Jabatan Air Negeri Sabah, ditangkap depan TV, duit bertingkat-tingkat. Duit bertingkat-tingkat di TV itu. Itu duit pun saya tidak tahu di mana sudah. Tapi cash tidak ada cash. Duit jumpa tidak ada cash. Yang saya duit 1 bilion ada cash. Bagus itu. Punya sistemnya lah. Takkan ini yang kita nakkan. But we must have clarity in life. Bila pilihan raya ke-14, bubar dewan, kita bertanding. Parti warisan, parti nyamuk. Parti nyamuk dong bilang, baru sejak 2 tahun setengah usia dia. Parti nyamuk, kalah ini parti ini, mati ini Datuk Syafiuddin. Tidak Tuhan. Parti nyamuk inilah menggigit mereka sampai mereka jatuh malaria, kena denggi mereka. Betul kan? Kalah di Sekong, kalah di Karamunting, kalah di Lapura, kalah di merata tempat. Pasal rakyat inginkan perubahan yang ada. Cabaran kita lalui. Pilih mana satu yang kita mau. Anak saya, adik saya. The last election was a very tough call for me. Pilih mana satu. Nak pilih adik saya, si Yusuf, master degree, ketua bahagian UMNO. Bukan mudah itu. Tun Sakaran pakcik saya, anak dia lawan dengan saya, Datuk Nasir. Tapi bila sampai keadaan itu, saya tengok dalam kertas undi itu, tidak ada muka saya itu, tidak ada rupa saya itu. Yang ada rupa warisan kapal. Saya sayang saya. The choice is, he is still my brother.
Tapi kalau pilihan raya, my party is important for me to vote. Jadi harap yang di sini saya nampak ada pakai baju-baju itu, jangan lupa kena ada clarity. Besok tidak jadi calon bukan rupa orang itu. Bukan Michael Jackson punya muka ada dalam kertas undi itu. Yang ada di situ warisan, tapi bukan main. Pakai baju warisan, hidup warisan, hidup DAP, hidup Apong, hidup amanah. Tapi bila tidak ada nama dalam senarai jadi calon, mati kau. Rupanya bukan warisan disokongnya, cuma pakai baju sudah. Rupanya di dalam itu calon yang dikejar itu. Service is important, beramal, berhikmat di muka bumi ini. Janji kita selalu, pasal apa itu dinamakan dalam Islam ini? Tiang agama ialah solat. Pasal di situ solat itu perjanjian manusia dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Lain-lain ibadat 5 waktu, 5 itu tidak ada. Kau naik haji, perjanjiannya lain. Sahaja aku berpuasa, pada besok pagi wajib ke atas diriku kena Allah taala. Itu saja janji dia. Kau tahan lapar, kau tahan kau punya nafsu. Tapi bila solat ini dinamakan tiang, di situ perjanjian. Usolli pada maghrib salah rakaat dan lillahi ta'ala. Didoakan, doakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin. Kita bacakan ayat-ayat yang ada. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum abiduna ma'bud wa la ana abidu ma abadtum wa la antum abiduna lakum dinukum waliyadin. Agama dia dengan agama dia. Dalam ayat Al-Quran kafirun itu ada perbezaan dia. Ayat lepas itu penghujung kita baca qul huwallahu ahad Allahu samad. Tuhan tidak diperanakan, Tuhan tidak beranak, itu tidak dia diperanakan. Itu dalam ayat Quran ini perbezaan dia, walaupun agama dia dengan agama dia. Pasal itu dalam perlembagaan Malaysia, agama resmi di negara ini agama Islam. Tapi agama lain bebas diamalkan, tidak ada sekatan. Pasal itu bila saya mentadbir kerajaan negeri, saya tambah peruntukan untuk orang Kristian, untuk agama Buddha, daripada 30 juta saya naikkan 10 juta lebih, 40 lebih juta. Islam pun saya naikkan. Islam pun saya naikkan, bukan hanya Kristian. Kita bincang di kabinet. Orang Islam cuti berapa hari? Hari raya puasa, hari raya haji, Maulud Rasul, Mahal Hijrah, 4-5 hari kita cuti. Kristian minta saja, Datuk Seri, anak kami mau balik dari Kuala Lumpur, dorang kerja di sana. Kalau 1 hari tidak cukup, minta tambah 1 hari saja. Kita 5 hari, 4 hari. Masakan kita tidak boleh bagi? Kita takbir negeri ini. Sejarah dia. Christmas saya tambah cuti kepada orang Kristian 1 hari, 2 hari mereka terima. Yang buat bukan si Pairin, yang luluskan bukan Chong Takyat, yang luluskan bukan Yong Tekli, yang luluskan Syafi'i Afda. Warisan led government yang ada. Takkan salah dari ajaran Islam. Rasulullah di Madinah melantik orang Yahudi sebagai pemimpin. Rasulullah di Madinah membantu orang Kristian, bagi bantuan. Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Takkan itu salah dalam agama. Ini ajaran Rasul. Bimbing umat. Pasal besok kalau kita jadi ketua menteri, bukan saya ketua menteri Bajau, bukan ketua menteri Suluk, saya ketua menteri Sabah. Orang Cina, orang India, orang Kedaton, orang Murut, orang Islam, orang Kristian. Takkan kalau kita pilihan raya Muslim, Kristian brother, please vote for us. Minta sama mereka. Bila kita perintah, lupakan mereka. Pasal kita Islam. Itu Allah Subhanahu wa taala nampak. Pasal itu saya beritahu, pilihan raya lalu saya boleh runding dengan adik saya ini. Saya boleh runding dengan Datuk Nasir, sepupu saya.
Saya belum rinding dengan pakcik saya tu sekarang. Kasih menang dorang baru lompat. Boleh, bukan tidak boleh. Pilihan raya lalu. Tapi saya takut sebagai seorang Islam. Mungkin orang sendakan tidak nampak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala nampak apa yang saya buat itu. Saya takut dosa itu. Boleh tipu rakyat. Pakat sana, pakat sini. Bukan tidak boleh. Sekarang banyak berpakat. Muafakat nasional, muafakat umat. Satu muafakat nasional, satu perpaduan nasional. Kan? Macam juga si Musa Aman. Dia UMNO, adiknya Parti Cinta Presiden. Anaknya si Hafiz Bersatu. Anak buahnya si Banan Star. Semua ada. Ada Star, ada Bersatu, ada UMNO, ada semua parti. Siapa yang kita mau pilih? Hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap ya, tuan-tuan dan puan-puan senantiasa dalam keadaan sehat. Sayangkan negara kita, sayangkan negeri kita. Rakyat di negeri ini kena bersatu. Sabah kena berpadu. Tiada siapa yang boleh menentukan masa depan orang Sabah kecuali orang Sabah itu sendiri. Tidak siapa yang boleh menentukan siapa yang berkuasa, siapa pemerintah di Sabah kecuali orang Sabah tentukan siapa pemerintah di Sabah ini. InsyaAllah kalau kita dipanjangkan usia, diberi keberkatan oleh Allah SWT untuk memimpin negeri ini, kita akan bantu rakyat kita. Saya sedar dan tahu dalam keadaan berhadapan dengan COVID, kita kena pakai mask. Saya sudah sediakan 10 juta mask. SOP kena ada. Saya maklumkan dengan SS, saya maklumkan dengan pengarah pilihan raya negeri. Setiap pejabat daerah, setiap RO pakai mask. Ada sanitizer dia. Saya sudah beli semua ini. Bukan saya beli, kerajaan negeri sediakan ya, untuk nyawa mereka dapat dikawal dengan baik ya. Itu langkah yang kita lakukan. Dan kita sedar penghidupan rakyat cukup susah. Saya maklumkan dengan Datuk Bandar, saya maklumkan dengan SS, di kabinet kita maklumkan. Geran tanah yang kita bagi ini, saya beritahu jangan pungut cukai untuk title native yang ada daripada tahun 20 sampai 21. Itu sudah saya umumkan. Dan saya tahu orang Kuantan kita susah. Digerai-gerai. Bayar RM1 satu hari. Pasar malam bayar, kadang-kadang itu pasar malam RM60 satu hari. Ada lagi truk. Apa truk itu? Tamu RM2, pasar malam RM60, ada truk lagi. Hampir 22,000 semua usahawan di Gaya Street, di Kota Kinabalu disendakan. Dan hari ini saya nak maklumkan, kerajaan negeri kecualikan pembayaran pasar malam, truk, semuanya ini sampai tahun 21. Tahun ini dengan next year. Pasal COVID, orang susah. Dia mau cari makan, bayar RM60. Berapa hasil dia dapat? Mungkin RM30, mungkin RM20. Untuk mengurangkan bebanan. Dan kita lakukan, saya maklumkan, tidak ada pungutan. Datuk Bandar, jangan pungut. Ya, mulai hari ini jangan pungut sampai tahun 2001. Seluruh negeri Sabah. Pasar malam, pasar tani, yang food truck yang ada. Ya, Gaya Street yang ada. Nanti maklumkan ya, Datuk Jaujan dengan Datuk Bandar Tawau Kota Kinabalu supaya laksanakan secepat yang mungkin untuk mengurangkan bebanan rakyat dalam keadaan COVID yang kita lakukan, yang kita hadapi pada hari ini. Terima kasih banyak. Jabatan Tanah dan Ukur, Hasil Bumi, Datuk Bandar dan juga Pertanian yang ada, teruskan bantuan kepada rakyat. Pastikan kerjasama yang ada di antara rakyat yang ada, termasuk rakyat yang ada patuhi SOP. Polis-polis yang ada kesian dong berdiri di sini. Keselamatan, kesihatan mereka, itu yang kerajaan negeri Sabah. Tidak ada kerajaan lain di negara ini yang bagi bantuan pasal polis keselamatan mereka. Kerajaan negeri bagi RM1 juta kepada PDRM, RM1 juta kepada bomba,
RM1 juta ke Angkatan Tentera, RM1 juta kepada Kementerian Kesihatan, RM1 juta kepada sekolah-sekolah pendidikan yang ada, supaya anak-anak sekolah ini dibolehkan. Kena ada polis yang jaga blok. Kamu ingat dulu musim kita lockdown, dorang yang jaga siang dan malam, musim panas, musim hujan. Saya beritahu dengan CP waktu itu, kesian dorang, tidak cukup makan. Pastikan bekalan makanan mencukupi. Saya bagi peruntukan setiap jabatan. Ini bukan jabatan negeri Sabah, bukan kerajaan negeri punya department. This is federal department. Kita nakkan kerjasama. Mereka jaga kehidupan kita, kena bantu mereka. Jangan pula bila polis jangan bilang jangan jaraknya dekat-dekat. Ya. Jangan tidak pakai mask. Cuma saya belum pakai mask. Kalau saya pakai mask nanti suara saya tidak dengar. Lepas saya berucap baru saya kena patuh peraturan yang ada. Itu kita harap patuhi. Jangan ambil ringan keadaan-keadaan. Saya terpaksa membubar dewan ini bukan mudah. Tekanan demi tekanan yang ada, yang dihadapi dalam negeri kita, pimpinan kita dalam keadaan yang tidak menentu. Tidak ada artinya saya duduk di atas tingkat 32 pejabat ketua menteri, ada ikon, makan bagus, tidak bubar dewan kalau keadaan pimpinan saya tertekan. Kena telefon, Dr. Yusuf ditawarkan jawatan timbalan ketua menteri, YB saya ditawarkan, si Arifin, si Kelvin telefon, berapa ditawarkan, saya tahu ini, ya. Jawatan sana, jawatan sini, bukan mudah. Saya duduk di atas. Apa artinya kita selaku ketua menteri duduk di atas kalau pengikut kita dalam keadaan tertekan? Itu yang saya bubarkan dewan. Kenapa saya bubarkan dewan? Orang cakap, kenapa bubar? Covid ada. Di Singapura boleh pilihan raya, di Slim River boleh pilihan raya, di Tasik Chini, di Pahang boleh pilihan raya, Korea satu negara boleh pilihan raya, Amerika Syarikat bulan 11 boleh pilihan raya, 400 juta rakyat di situ. Takkan kita di Sabah tidak boleh pilihan raya ini? Saya harap pilihlah. Saya tidak paksa ini. Kena ada keredaan. Ya, pilih di antara mana yang rakyat Sabah nakkan ketua menteri. Sama ada Musa Aman, sama ada Bung Mokhtar, sama Sia Jiji, Hanifah Aman, ataupun Datuk Syafiee Abdal. Serahkan. Tidak ada paksaan. Saya tidak ada duit untuk bagi 200, 300 ringgit, 500 ringgit mau beli undi. Adakah 200, 300 ringgit nilai masa depan cucu kita, anak kita oleh kena 200 ringgit? It doesn't make you a millionaire because of 200 and 300 ringgit. For God's sake. Masa depan negeri kita, rakyat kita tentukan, bukan pasal duit 200, 300 ringgit. Tolonglah takbir negeri dengan baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Radha Sudi menyampaikan ucapan perasmian sebentar tadi. Yang Berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, sebelum acara ini pelancaran, suka saya bacakan sedikit latar belakang sistem Electronic Planning Permission. Electronic Planning Permission atau singkatannya EPP merupakan kaedah penaikan kelulusan merancang di peringkat PPT secara online. Ianya bertujuan memudahkan para pemaju mengemukakan permohonan kelulusan merancang di Majlis Perbadanan Sandakan dengan lebih cepat dan pada masa yang sama, meningkatkan kecekapan perkhidmatan Majlis Perbadanan Sandakan. Proses utama EPP ialah mengemukakan pengesahan zon guna tanah dalam tempoh 24 jam. Sistem ini dibangunkan oleh Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah dan Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah untuk digunakan oleh semua EPP secara berperingkat-peringkat. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Ahmad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Majlis Sabah, diiringi div-div jemputan beredar ke sudut yang telah disediakan dan seterusnya menyempurnakan acara gimik pelancaran EPP. Mohon Yang Amat Berhormat Datuk
berikan tepukan yang meriah. Acara yang seterusnya adalah pelancaran inkubator pertanian Kampung Gunggung Sandakan. Majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk menandatangani pelancaran inkubator usahawan pertanian Gunggung Batu 16 Sandakan. Yang Amat Datuk dan hadirin sekalian, mari kita saksikan video montaj inkubator Gunggung Sandakan. Tanam tomato, tanam sayur sayur dan anak-anak ini boleh mendapat pendapatan 3.000 satu bulan. Dan ini ada manfaatnya. Saya berharap usaha ini akan mendapat sambutan dari rakyat dan kita terpanggil untuk bila mana ada susun aku untuk rancangan rakyat akan tampil di hadapan. Sekali lagi berikan tepukan dahulu kepada Yang Amat Berhormat Datuk kerana telah menyempurnakan gimmick pelancaran Electronic Planning Permission dan yang sedang kaji gimmick pelancaran inkubator usahawan pertanian Gunggung Batu 16 Sandakan. Untuk makluman Yang Amat Berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, inkubator pertanian Gunggung terletak di stesen pertanian Gunggung Batu 16. Objektif inkubator ini diwujudkan adalah memberi kemudahan secara hands-on kepada para belia dan graduan yang berlatarkan bidang pertanian bagi meningkatkan produktiviti ladang melalui penanaman high value crops menggunakan teknologi moden seperti smart farming, mewujudkan usahawan pertanian yang menerapkan amalan pertanian baik melalui persijian mandiri berorientasikan ekspor. Yang Amat Berhormat Datuk dan para hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan penyampaian beasiswa Yayasan Sabah tahun 2020 bahagian Pantai Timur. Beasiswa menengah Yayasan Sabah merupakan salah satu jenis beasiswa yang diberikan oleh pihak Yayasan Sabah kepada pelajar-pelajar sekolah menengah di negeri Sabah. Seramai 1,680 pelajar telah terpilih dan menerima beasiswa menengah ini dengan perbelanjaan sebanyak RM420,000 untuk seluruh negeri Sabah. Untuk makluman juga, beasiswa one-off 2018-2019 Yayasan Sabah telah memberi kepada 10,839
orang dengan peruntukan sebanyak RM15 juta. Bagi pejabat Yayasan Sabah bahagian Pantai Timur, iaitu Satakan, Kawal seramai 555 orang pelajar telah terpilih daripada 78 buah sekolah daripada setiap daerah. Daerah tersebut merangkumi Sandakan, Kinabatangan, Beluran, Tomok, Telupi, Paitan, Tawau, Kalabakan, Sempurna, Kunang, Lahad Batu dan Tunku. Pada tahun ini, pejabat Yayasan Sabah bahagian Pantai Timur telah membelanjakan sebanyak RM138,750 untuk tujuan beasiswa menengah Yayasan Sabah. Berikut merupakan senarai 12 orang pelajar daripada SMK Ilokora Lestari yang telah dipilih bagi mewakili pelajar-pelajar dari daerah Satakan. Kita mulakan dengan penerima yang pertama. Dipersilakan Adi Nur Kamsa. Dipersilakan Adi Nur Anumi binti Imran. Dipersilakan Adik Siti Nur Najibah binti Muslim. Dipersilakan Adik Nuria Izara binti Alisa Anal. Dipersilakan Adik Nuaini Azira binti Alisa Anal. Dipersilakan ada IP Al-Yomna Ira Terimur alias Jackson. Dipersilakan ada Muhammad Rizwan Shah bin Ibrahim.